الله القائل نحمده سبحانه وتعالى ونشكره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Bahrul Madhi jilid yang ke-9. Bahrul Madhi jilid yang ke-9. Kita masih lagi berada di bawah bab Ma Ja'a fi Tarki Syubhat. Cerita tentang menjauhi benda-benda syubhat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ulang lagi sekali hadis yang kita baca 2 kuliah dah. Hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bayna dhalika umurun mushtabihat la yadri kathirun minan nas aminal halal hiya am minal haram faman tarakaha istabra'a li'irdihi wa dinihi faqad salima wa man waqa'a shay'an minha yushiku an yuwaqi'al haram kama annahu man yar'a hawla al-hima yushiku an yuwaqi'ahu ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh atau kama qala hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Maksud dia daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu katanya, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, benda halal itu terang. Benda haram itu terang. Di antara halal dan haram itu ada beberapa perkara yang syubhat, yakni yang samar-samar. Ramai daripada manusia tidak tahu sama ada dia halal ataupun haram. Barang siapa yang meninggalkan benda yang samar-samar ini, istabra'a li'irdihi wa dinihi, maka dia menjaga kemuliaan, kehormatan dirinya dan menjaga agamanya. Faqad salima, maka selamatlah orang ini. Sampai kata tu kita baca dah. Malam ini kita sampai muka surat 75. Muka surat 75 kita berada pada masalah 67. Kata dia, kecelakaan orang yang masuk dalam syubhat. Ada satu sahabat jumpa saya, dia kata, Ustaz, dia kata, kaset Ustaz, dia tak ada di sini, dia tak main kuliah kita, dia dengar kaset syubhat. Saya dengar kaset Ustaz, dia kata, Ustaz suruh supaya orang Islam jauhi benda syubhat. Ada satu Ustaz mengajar di tempat kami, dia kata ada orang tanya dia tentang benda syubhat. Bila saya dengar penjelasan Ustaz tu, saya nampak bercanggah dengan Ustaz kata. Saya tanya dia, Ustaz tu kata lagu mana? Dia kata, Ustaz tu kata, al-halalu bayyinun, benda halal itu terang. Wal haramu bayyinun, benda haram itu terang. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Ustaz tu kata, ada di antara benda ni, benda yang syubhat. Ustaz tu kata, faham daripada hadis ini, maknanya benda syubhat ni, nak kata halal pun tak boleh, nak kata haram pun tak boleh.
Jadi kalau dah kata tak boleh kata haram, boleh buat. Apa dia lipat kot tu? Saya kata dekat sahabat ni, saya kata maknanya ustaz tu baca hadis keras. Hadis tu ada sambung lagi. Ustaz tu sambung dah. Dia kata dah, dia habis tahun tu. Dia kata tahun tu silap. Tahun tu silap. Quran pun kita tak boleh baca sekeras. Kalau orang yang belajar tajwid, yang belajar ilmu qiraat, kita baca Quran ini ada tempat-tempat yang dia panggil waqaf qabih. Waqaf itu waqaf yang keji. Contoh, orang yang baca Quran sampai tang ayat fawailun lil musalli allazina hum an salatihim sahun. Itu satu ayat. Kalau dia jadi imam, dia semayang, dia pergi berhenti tengah-tengah. Fawailun lil musallin. Dia berhenti dulu. Waqaf itu dia panggil waqaf qabih. Tak boleh. Dia kena habiskan ayat itu. Fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Dia kena sampai habis. Dia tak boleh berhenti fawailun lil musallin. Pasal apa? Pasal bila berhenti tahun tu menimbulkan kesamaran orang yang dengar. Fawailun lil musallin, maka neraka wail bagi orang yang sembahyang. Kalau begitu tak sah sembahyang. Walhal Allah tidak maksud macam tu. Allah maksud ayat tu terus. Maka neraka wail bagi orang yang sembahyang allazina hum, ada sambung dia, iaitu mereka yang di dalam sembahyang mereka lalai. Bila kita waqaf tang fawailun lil musallin, waqaf itu waqaf qabih. Dia ada. Baca Quran ada, baca hadis ada, semua benda ada, main mengaji ada. Tak boleh main rempuh ikut kita saja, tak boleh. Kita kena belajar adab dia. Maka dijelaskan bahawa kalau baca hadis sekalipun mesti baca sampai habis. Pergi baca tahun tu saja. Yang haram itu terang, yang halal itu terang. Ada beberapa benda di antara halal dan haram ini, benda tu umurun mustabihat. Benda-benda yang syubhat. Dia titik tahun tu, dia ulang. Dia kata benda syubhat ni kita tak boleh kata haram. Pasal yang haram tu terang. Terang haram. Syubhat ni tak terang. Oleh kerana tak terang buat. Dia kata satu tanya banyak. Jadi belagaklah dengan hak kita ni. Kita ni bukan kita pandai-pandai cakap. Kita baca kitab. Kita baca syarah yang ditulis oleh Imam Nawawi. Hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Kitab hadis Sahih Muslim ditulis syarahnya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi syarah macam yang kita duk baca ni. Maka Syekh Idris Al-Marbawi memetik syarah Imam Nawawi masuk dalam Bahrul Madi. Hak kita duk bercakap ni bukan pandai kita, tapi kita bercakap berdasarkan sumber yang sahih. Jangan pergi ulas bagi rosak apa yang kita habaq. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini dia masuk bab, dia kata kecelakaan orang yang masuk dalam syubhat. Maknanya celaka orang yang nak buat benda syubhat. Kata dia, iaitu satu macam celaka masuk dalam syubhat. Telah disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Abu Isa, wa man waqa'a syai'an minha yushiku an yuwaqi'al haram. Dan barang siapa mengerjakan suatu daripada syubhat itu, hampir bahawa ia mengerjakan yang haram. Orang yang buat benda syubhat, maknanya dia ni sikit lagi nak buat benda haram. Dan pada satu riwayat, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Maknanya, dan siapa jatuh dalam syubhat, jatuh dia di dalam haram. Hadis yang kita baca ni, dia kata, siapa yang buat benda syubhat, hampir-hampir jatuh dalam haram. Tengok satu hadis lain, dia kata, siapa buat syubhat, jatuh dah dalam haram. Bukan hampir-hampir, jatuh dah.
dalam haram. Betapa tidak demikian itu? Kerana seorang yang taraddud. Taraddud maknanya hati dia berbolak-balik. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Haram ke halal? Haram ke halal? Boleh buat ke tak boleh? Sah ke batal? Sah ke batal? Itu dia panggil taraddud. Kerana orang yang taraddud akan satu perkara yang hendak dikerjakan itu, adakah halal ataupun haram, tiba-tiba dikerjakannya juga dengan buat tidak apa. Maka dengan sekali, kemudian daripada sekali menurut kebiasaannya, maka jatuhlah langsung dia mengerjakan haram. Orang yang buat mudah dengan benda syubhat. Dia kata tak apa, syubhat bukan haram, buat juga. Buat sampai benda tu lekat jadi kebiasaan dia duk buat. Maka akhirnya orang ini jatuh dalam haram. Mengekalkan dosa kecil sama macam buat dosa besar. Mengekalkan dosa kecil sama macam buat dosa besar. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dosa besar ni umpama bukit. Dosa kecil ni kalau dibuat dan dibuat dan dibuat dan terus dibuat, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi dosa besar. Kerana boleh kita katakan pada mula kerjanya berdampak ia dengan halal pada hakikatnya. Tetapi jika dibuatnya tidak apa dan dibuatnya agak sekali kemudian daripada sekali, maka jatuhlah dia ke dalam haram. Jangan duk ambil mudah, dia kata. Jangan kita duk ambil mudah Allah, benda ni makruh aja. Allah buat mudah. Bukan haram, buat mudah. Allah bersalam dengan orang perempuan ni bukan haram. Siapa kata kang? Tak haram. Marah budak. Benda tu haram, benda tu dosa. Dosa lah, jangan pergi duk pahalai benda haram. Soal hang terpaksa buat, hang punya pasal lah. Tapi jangan dah hang terpaksa buat, pergi duk rongkai nak bagi haram jadi halal. Tak boleh. Telah sepakat jumhur ulama, barang siapa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka jadi kafir dia. Na'udzubillah. Dia buat satu benda dosa, kalau dia mengaku benda tu dosa, dia mengaku. Saya biasa jumpa satu orang sahabat kita. Saya tegur dia. Saya kata, pasal apa yang kena duk salam dengan orang perempuan? Pasal apa? Kalau tak salam tak boleh kah? Saya tanya. Dia kata, susah Ustaz. Tak, pasal apa yang jadi susah? Taklah, dia kata, mereka dah suar tangan duk tiga-tiga nak salam. Kita tak salam saat ni, malu dia pula. Saya kata, kalau kita terang kat dia elok-elok, kita terang kat dia elok-elok. Kita minta maaf, saya orang Islam. Agak-agak dia marah kita tak? Tak marah. Dia hormat kita. Dia hormat kita. Dia kata, saya ni kira lagu ni Ustaz. Dia kata, saya malam-malam saya semayang minta ampun kat Tuhan. Udah hang tahu benda tu tak boleh, aduk-aduk buat juga, aduk-aduk buat juga, malam minta ampun kat Tuhan, boleh tak? Main-main dengan Tuhan. Tak boleh. Tak boleh. Maka sudah sampai masanya kita berterus terang. Kita orang Islam. Malu kan kita nak abang kita orang Islam? Malu kan nak tanya yang tu? Malu kan? Awak kalau orang tahu kata kita berpegang dengan Islam, hina kan kita ni? Awak berasa kalau orang tahu kata kita ni bersungguh dengan Islam, orang nak pandang kita ni ketinggalan zaman kan? Da'ai. Orang yang tunjuk kata dia ikhlas dengan Islam, Allah angkat darjat dia insya-Allah. Orang hormat dia. Tapi kita tak yakin dengan janji Allah. Kita duk relaikan prinsip-prinsip kita. Kita buat benda yang Allah tegak. Biar pilah janji, jangan orang kata kita hina. Walhal orang tidak hina kita kalau kita bertindak sesuai dengan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Misalnya dan umpamanya diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, kama annahu man yar'a haula al-hima yushiku an yuwaqi'ah. Sebagaimana orang yang menggembalai hidup-hidupannya daripada kambing dan seumpamanya di sekeliling satu tanah larangan.
Hampir ia bahawa mengerjakannya, yakni terlanggar masuk ke dalam tanah larangan itu. Bahkan jika tidak jauh daripada tanah larangan itu, hidup-hidupan, nescaya sehari kemudian daripada sehari, masuk seekor daripada hidup-hidupan itu ke dalam tanah larangan itu. Dia kata orang yang nak buat kerja syubhat ni, macam orang belah kambing. Dia pergi belah kambing di tepi kawasan larangan. Dia tulis, dia buat satu papan, gambar, senapang orang duk melompat. Prohibited area. Dia tulis, kawasan larangan. Kita pergi belah kambing kawasan tu. Tepi kawasan larangan tu kawasan syubhat. Pasal apa? Sikit lagi haram. Tak boleh masuk kawasan tu. Kita duk belah pokok tepi dia. Boleh kita jaminkah kambing kita tak masuk kawasan tu? Boleh jaminkah? Nabi kata kamu tak boleh jamin. Satu hari Nabi kata lambat laun kambing kamu setidak-tidaknya sekok akan masuk kawasan tu. Samalah dengan orang yang duk buat benda makruh, benda syubhat ni sama. Dia buat. Hari ini dia duk buat benda tu, lama-kelamaan dia buat benda haram. Dengan benda-benda yang syubhat dan sebagainya, tidak ada tolak ansur. Tidak ada kompromi. Hendaklah kita jauh diri daripada syubhat ini. Demikian juga seorang yang masuk dalam syubhat. Sama juga ia. Sama duduk di tepi tanah larangan itu, iaitu kawasan haram. Maka dengan tiada seorang itu menjauhkan dirinya daripada syubhat, lama-kelamaan jatuhlah dia di dalam benda yang haram. Sabda Nabi SAW lagi, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Tidakkah bahawa sesungguhnya, wahai tiap-tiap satu raja itu ada larangannya. Dia kata, tidakkah tiap-tiap raja tu ada pantang larang dia? Biasanya orang besar-besar ni dia ada pantang dia. Raja-raja ni orang besar-besar. Sudah tentu mereka ada pantang larang mereka. Tidakkah bahawa Allah itu raja bagi sekalian raja? Maka larangan Allah itu sekalian yang diharamkannya. Kalau kita bercakap tentang raja-raja atas dunia ni, maka Allah itu raja kepada segala raja. Maliki yaumiddin, raja yang memiliki hari kiamat. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat esok Allah berseru di padang mahsyar. Kata Allah, aina mulukil ard? Mana dia raja-raja atas bumi dulu? Hadis sahih menceritakan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok dia tanya di tengah padang mahsyar, aina mulukul ard? Mana dia raja atas dunia dulu? Mana? Aku nak tengoklah dia. Kamu atas dunia dulu kamu jadi raja. Hari ni aku nak habaq kat kamu aku raja. Kemudian dia kata, ainal jabbarun? Mana orang-orang yang angkuh sombong atas dunia dulu? Mana? Aku nak tengok hari ini. Ainal mutakabbirun? Mana orang-orang yang takabur besar diri atas dunia dulu? Mana? Aku nak tengok hari ini. Mereka ini adalah golongan yang mula-mula kena menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pantang larang raja, kita boleh patuh, kita boleh tahan. Kenapa pantang larang raja, segala raja, kita tak boleh tahan? Ini yang nak ditanya oleh Nabi SAW. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, menuntut yang halal itu apa hukumnya pada syarak? Apa hukum kita pergi cari benda halal? Apa hukumnya di sisi agama? Apa hukumnya kita pergi ke kedai, kita kata mi ada? Kita pergi ke kedai barang nak beli mi kuning, kita kata mi ada? Kalau kata ada, nak berapa kilo? Kita tanya dia dulu, mi orang Melayu ke Cina buat? Apa hukum tu? Kita teliti tanya tu apa hukum dia. Bermula menuntut yang halal itu hukumnya wajib atas tiap-tiap orang Islam. Wajib, hukum dia wajib.
Kawan-kawan kita yang buka meniaga kedai makan, kita bagi nasihat kerana Allah. Pastikanlah semua barang dalam kedai makan itu dia buat oleh orang Islam. Pastikanlah. Mula daripada toyunya, daripada kicapnya, daripada sosnya, daripada semua, pastikanlah orang Islam buat. Jangan kerana kita berjela-jela berapa ramai orang yang main makan di kedai kita makan benda syubhat ataupun benda haram. Dengan dalil sabda Nabi SAW, talabul halali faridatun ala kulli muslim. Itu hadis, maksud dia bermula menuntut yang halal itu fardu atas tiap-tiap orang Islam. Fardu, makna wajib atas tiap-tiap orang. Masalah, menuntut yang halal itu bagaimana mendapatnya? Istimewa pula pada zaman ini. Tidak nampak melainkan barang yang datang daripada haram. Dia kata nak buat mana ni? Nak cari benda halal ni. Lebih-lebih lagi zaman lah ni. Pegang gula, pegang susu, pegang kopi, pegang Melo, pegang Nescafe. Semua kelang bukan orang Islam punya. Pelik no? Pasal apa orang Islam tak boleh buat? Pelik. Dia fikir tu saja puluh rambut. Pelik. Sedangkan kekayaan milik orang Islam. Saudi kaya, Brunei kaya, Malaysia tidak kurang kayanya. Pelik. Siapa kita tak boleh buat? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehingga kan hari ini macam tak boleh nak lari. Nak elak tak boleh. Pegang Melo orang kafir buat. Pegang susu orang kafir buat. Tak upaya nak buat. Kereta boleh buat. Menara Kuala Lumpur boleh buat. Kelang Melo orang Islam tak boleh buat. Kadang-kadang kita fikir tak dapat. Silap tang mana tak? Nak kata tak mampu buat, hak lagi besar, hak orang lain tak boleh buat, kita boleh buat. Hak kecil-kecil, hak patutnya boleh buat, tak boleh buat. Tak faham. Walhal benda-benda ini menjadi darah daging orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Sesungguhnya banyak orang yang jahil dan cukup dengan malas dan segan menuntut yang halal. Ini dinisbahkan kepada orang awam, orang ramai ni. Kadang-kadang dia saja segan, dia tak mau cari hak halal. Dia suka hak haram. Contoh yang kita buat dulu, dia pergi kedai nak beli mi kuning. Ya. Dia kata, orang Melayu kat Cina buat. Tuan kedai ni sebenarnya ambil kat Cina. Tapi dah orang Melayu main tanya, dia habang kata orang Melayu buat. Tak tahu orang Melayu ni kata, oh Melayu punya saya nak cari hak Cina punya. Allah. Tuan kedai pun terkejut. Pasal apa? Dia kata pasal hak Cina buat punya, dia punya lemak lebih. Rasa sedap. Dan tahan lama. Hak orang Melayu buat tak. Buah peti air pun tak sari. Lepas tu dia jadi satu macam. Itu sebab saya nak makan, saya suka cari hak Cina. Dia kata begitu. Baik. Ada yang berkata, tiada nampak lagi di dalam dunia ini suatu yang halal, melainkan air dalam sungai besar dan rumput di bumi yang tak ada siapa memilikinya. Ada orang dia malas. Dia kata, okey, hang duk bercakap nak cari benda halal orang Islam buat. Okey, aku nak tanya hang, cuba abang mai hak orang Islam buat betul-betul apa dia? Abang mai aku nak tulis. Abang mai, aku tak nampak. Dia kata, hak betul-betul halal, air sungai. Air sungai Payan tu halal. Hak betul-betul halal rumput, yang tu halal. Hak lain hang tu saya cakap lah. Hang tu saya duk pantang banyak sangat lah. Lah ni mana boleh elak. Dia kata, hang mesti kenal ya. Ada orang cakap macam ni. Ya, kita mengaku. Kadang-kadang kita tak boleh elak. Tak boleh elak. Pasal apa? Pasal tak ada orang Islam buat benda tu. Tapi hak boleh elak, kena elak kan? Hak boleh elak, kena elak. Toyu orang Islam, berlambak dah ada.
Macam-macam cap ada. Toyo orang Islam lah. Yang pergi beli hak gambar naga duk cakap dua tu pasal apa? Pasal apa? Awak di tempat hang nak beli tak ada ke? Tak ada toyo yang orang Islam buat. Awak tak ada Mana kedai pun ada toyo orang Islam. Pasal apa yang hampir beli hak orang bukan Islam punya? Hak tak ada kata tak ada. Hak ada pilihan pun hang pilih hak orang kafir buat. Pasal apa? Maka lain daripada itu, semuanya habis dirangkum oleh tangan orang-orang yang melanggar hukum Allah dan telah binasa oleh kerjasama, yakni muamalah yang bodoh dan binasa di antara orang-orang. Dia kata lain daripada air sungai dengan rumput ni, tak saya cakap lah. Semua kacau. Semua manusia buat bagi rosak belaka. Maka ia pun melepaskan dirinya, mengambil apa suatu dengan tiada peduli halal atau haramnya lagi. Maka manusia jenis ni, dia tak peduli. Dia kata nak elok, tak upaya elok dah lah ni. Jadi dia kata senangnya, hang nak makan apa, makan lah. Dia dah duk baca panjang-panjang. Halal haram ni kita serah kat Tuhan. Ni pun umum. Serah kat Tuhan semua. Tidak ada semua itu melainkan kerana jahil akan hukum halal dan haram. Dan suka menurut nafsu juga. Manusia jenis ni tak ada lain. Melainkan dua saja punca dia. Yang pertama jahil. Aduh bercakap pang, cakap sampai terkeluar agama ni. Bukan ada apa pun. Jahil. Punca dia jahil saja. Mengaji tak mau, orang abang tak mau pakai. Kekal dalam kejahilan dia. Kesian. Cukup kesian. Yang kedua, tak jahil. Tahu. Tapi saja nak ikut nafsu. Tahu. Kadang-kadang dia sendiri mengaji agama. Dia tahu. Tapi dia sembunyikan dia tahu di belakang. Dia turut nafsu dia. Dia sesat. Dan orang yang berpedoman kepada dia juga turut sesat. Maka jikalau sekiranya dia berpengetahuan agama serta takut akan azab Allah, maka padalah dengan sabda Nabi SAW yang disebutkan tadi. Kalau manusia tu betul-betul takut dekat Allah, bertakwa pada Allah, cukuplah hadis Nabi abang tadi cukup untuk membuatkan dia tak makan benda haram. Cukuplah. Nak habaq lagu mana lagi? Nak habaq lagu mana lagi? Selain daripada lagu habaq Nabi habaq tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata, wa illam tastahi if'al ma syi'ta. Nabi kata, kalau sekiranya kamu tidak ada rasa malu, if'al ma syi'ta. Pergi buatlah apa yang kamu suka. Nabi pernah kata macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang halal itu banyak. Dengan sebab mau sampai tahu ke batin sesuatu barang itu halal, barulah dikatakan halal, maka yang demikian itu tidak disuruh selidik pada tiap-tiap perkara yang demikian itu oleh syarak. Imam Ghazali kata, benda halal ni banyak. Dan Islam tidak suruh kita bawa terselat panjang pergi duduk selidik cari sampai ke puncak dia. Nak tahu kata halal sungguh tak? Islam tak suruh sampai macam tu. Cerita dulu ada satu sahabat kita main jumpa. Dia kata, Ustaz, saya tak makanlah gula. Dia kata saya gula saya tak makanlah. Tanya dia pasal apa? Dia kata gula ni haram. Saya kata gula apa ni? Gula, dia kata gula putih. Kita duk makan bancuh ayam apa semua tu. Gula putih tu haram. Allah, saya kata. Pasal apa haram? Ni nak cerita ke Ustaz. Dia kata Ustaz kena habaq ke orang. Dia kata gula putih tu Ustaz, dia mula daripada brown sugar. Brown sugar. Gula coklat. Kalau brown. Nak jadikan gula tu gula putih, dia kata kita kena guna satu benda, yang benda tu boleh menyerap brown sugar. Boleh menyerap color coklat tu sampai jadi putih. Baik, benda yang sesuai digunakan, dia kata kalau hak mahalnya activated carbon.
Orang ahli kimia USM ada datang di sana. Belajar apa? Activated carbon, dia kata. Untuk serap brown sugar. Sampailah gula tu jadi putih. Activated carbon ni Ustaz mahal. Dia kata, mahal. Dia kata, mana ada kilang gula pakai activated carbon? Tak ada. Dia kata, melainkan bahan sebagai ganti activated carbon ni tulang. Dia kata, tulang. Tulang dia mempunyai daya serap yang cukup kuat. Bila kita guna tulang, dia kata brown sugar boleh tukar jadi white sugar. Jadi gula putih. Baik. Di Australia, tempat buat gula, Malaysia ada import gula dari Australia dan sebagainya. Dia kata, okeylah kita kata mereka pakai tulang. Tulang apa? Okey lah, kita kata tulang lembu. Sembelih takkah? Saya tak makan lah gula. Saya aku ketuk pun. Yalah dengar, kalau kita tak tahu benar ni. Saya kata kat dia, walau macam mana pun, Islam tak suruh. Kita pergi duduk atas selek panjang tuluh. Dalam kelang dia cari, tengok dia pakai tulang apa. Pergi duduk tanya dia tulang ni, tulang apa, sembelih takkah. Islam tak suruh sembelih takkah. Kecuali benda tu pun kata meletup jadi isu dan terbukti. Mereka guna tulang benda-benda haram ataupun tulang daripada tulang lembu yang tidak disembelih dan sebagainya. Kecuali benda tu meletup sekali dengan bukti. Dan kita tak upaya nak buat dah. Tak ni masalah. Dalam keadaan kita hari ni tak tahu apa, pergi berselidik cari, Islam tak suruh. Yang ni yang Imam Al-Ghazali kata. Dalam keadaan kita hari ni tak tahu apa, pergi berselidik cari, Islam tak suruh. Yang ni yang Imam Al-Ghazali kata. Hidup korek tanya. Orang bagi duit kat dia. Ni duit ni pi dah lagi kat toki rebah pendek. Kacau. Duit ni sifat dia mutaharrik. Sifat dia bergerak. Sebab dia menjadi alat untuk muamalah. Duit yang kita duk pegang tu, duit not, duit apa kita duk pegang tu, duit ringgit tu, duit tu, dia bergerak dalam masyarakat. Hari ni ada kat kita, esok ada kat kedai makan nak kita pergi makan. Lusa kedai makan beli sayur daripada market. Ini tak gamak sebut ni. Lepas tu patah balik mai kat kita duit tu. Jadi kalau sekiranya kita pergi duk selidik, tanya ni duit yang hang bagi ni mai daripada siapa? Tak pegang duit ni. Benda tu sudah jadi umumul balwa. Sudah jadi satu balak yang umum. Tak boleh elak dah. Dan kita tak disuruh korek tanya benda-benda ni. Kecuali depan mata kita. Kita pergi beli apa-apa di kedai. Bagi duit. Tuan kedai tu kebetulan pergi beli daging haram. Daripada satu orang yang main jual dengan motor di tepi kedai dia. Dia ambil duit daripada tangan kawan tu. Baru sudah potong daging haram dia dengan tangan merah darah, pegang duit tu bagi kat kontu, kontu pun pegang duit tu mai bagi kat kita. Kecuali keadaan macam tu, tak boleh kita pegang. Kerana sah duit itu sudah kena darah binatang yang menjadi najis mughallazah bagi kita. Lain cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ajak kita macam tu. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala jelaskan perkara ini di dalam bab yang kita baca ni. Kata dia, atau engkau sangkakan haram dengan sebab engkau dapat alamat haramnya dengan nyata menyertai barang itu. Macam contoh yang kita baca. Nyata nampak. Sudah tentu dah benda itu haram. Maka pada waktu itu wajib atasmu jangan mencapainya. Tak boleh. Terang depan kita. Maka ketika itu jelas tak boleh. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Artinya makanlah oleh sekalian kamu daripada yang baik-baik ataupun baik-baik amalan, yakni yang halal. Makanlah benda yang baik-baik, buatlah amalan yang baik-baik. Nak makan, pastikan benda yang baik-baik. Baik-baik bukanlah makan daging pelanduk, daging hijau. Yang baik-baik ni maksudnya yang halal.
Buat kerja juga yang baik-baik. Sama ada kerja atas dunia ataupun kerja akhirat. Buat kerja bagi baik. Nak main baca kitab, nak mengajak bagi baiklah. Baik macam mana? Bagi orang faham. Baiklah. Main duk cakap pum, orang tak faham pun tak jadi cerita juga. Macam mana kuliah semalam? Oh, boleh. Cengeng. Dia baca apa? Tapi bagus. Tak, dia sentuh tentang apa semalam? Tapi itu dia anak duduk tengok orang tak tidur. Dia bukan dapat ni, kita duduk abang ni dia tak dapat. Dia dapat tu je. Cerita kata orang ramai, cerita kata orang tak tidur, cerita kata ustaz semangat. Hang dapat apa? Yang main tu dapat apa? Dia kata, aku tahu nak cerita jenuh. Orang tak dia cakap lama. Maknanya dia tak dapat apa. Maknanya, saya gagal lah. Saya mengajak ni gagal. Orang tak faham. Matlamat kita mengajak ni nak bagi faham. Nak bagi orang dengar, erti. Oh, yang kata haram ni lagu ni. Yang kata halal ni lagu ni. Yang kata syubhat ni lagu ni. Faham? Oh, yang kata benda syubhat ni, agama suruh kita buat lagu ni. Jangan duk pergi dekat dengan dia. Jangan duk gelut buat. Faham? Kemudian contoh. Yang kata contoh benda haram apa dia? Kita boleh abang. Yang kata contoh benda halal, kita boleh abang. Yang kata contoh benda syubhat, kita boleh abang. Kalau orang pergi duk selidik cari tanya benda ni nak pergi cari sampai punca dia, bolehkah macam tu? Kita boleh abang. Kata Imam Al-Ghazali tak suruh macam tu. Dia kata Islam tak suruh kita buat sampai macam tu. Kecuali benda tu terang depan kita. Faham lagu tu? Alhamdulillah. Maknanya kita dapat apa yang kita mengaji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan buat amal juga mestilah buat yang baik-baik. Semayang mesti baik. Banyaklah orang duk ulat. Tajuk Forum Ehwal Islam pun duk ulat buah tu. Dah nampak tak pergi ke lain. Posyok semayang ni tak tahu berapa kali terbit. Contoh-contoh tu jugalah. Duk bawa mai semayang ni tak ni pakai kebelikat saja. Kena pakai baju dengan kepiah. Dia bang tu. Saya cadangkan dekat penerbit Ehwal Islam. Saya kata apa salahnya Forum Ehwal Islam ni kita buat tajuk yang orang rasa mereka dengar, mereka dapat faedah. Daripada contoh. Saya kata contoh. Tajuk dia hudud. Bukan kita nak menyebelahi mana-mana. Nak bagi orang Islam reti yang kata hudud tu apa. Panggil orang yang faham tentang hudud. Bercakap tentang hudud. Pakat dengar. Saya pun mungkin tak faham penuh tentang hudud. Tuan-tuan sudah tentu ada aspek-aspek tertentu dalam hudud yang tak faham. Bercakap bab tu. Buat pin, 3 siri tak apa. 3 minggu tak apa. Bercakap bab tu bagi orang faham. Tadi duduk sembang di sekolah. Kawan sekolah kata, Ustaz, sajalah nak cerita ke Ustaz. Semalam dia kata, saya balik dari Tanjung. Balik sampai dekat satu masjid di belah Batos ni. Saya singgah sembahyang maghrib. Sebab dah masuk waktu maghrib. Saya singgah tengok ada orang mengajar di masjid. Saya kata kat isteri saya, kita tunggu salah sampai Aisyah kita balik. Orang duk mengajar dengar pilah. Tapi yang saya nak cerita kat Ustaz ni bukan cerita mengajar tu. Saya nak cerita kat Ustaz. Kata saya parking kereta balik sini. Balik sana jalan ada satu kereta Cina. 4 orang duduk atas kereta tu. Mereka buka tingkap semua duduk dengar. Ni orang mengajar atas masjid. Mereka duduk dengar. Itu saya pun duduk tengok Cina ni, duduk tunggu apa tak apa. Saya masuk pergi dalam semayang apa semua saja. Saya ambil tempat tu bagi agak nampak dengan Cina di luar ni. Sambil duduk dengar guru mengajar, sambil duduk tengok mereka. Mereka dengar sampai habis mengajar. Habis mengajar, orang nak semayang Aisyah, mereka pun jalan kereta api. Dia kata, mereka ni pun nak tahu rupanya. Mereka ni pun nak tahu apa dia Islam. Apa Islam kata tentang benda ni. Mereka nak tahu. Masalah lah ni, mereka tak tahu. Bila mereka tak tahu, mereka buruk sangka kat kita. Bila sebut Islam, takut. Bila sebut hudud, duk nampak orang pakai kudung tangan. Yang Surah Abang pun satu. 2 hari lepas, bubuh muka depan Surah Abang. Kejadian di Afghanistan. Puak-puak Taliban. Di Afghanistan,
Bila mereka masuk dan menguasai Kabul, mereka tangkap Presiden Najibullah. Gantung Presiden tu, biji mata meleleh nak keluar, lidah terjuluk keluar. Gantung mayat tu sampai 2-3 hari. Masuk headline dalam surah Abang. Orang-orang bukan Islam bila tengok-tengok, Allah yang kata Islam ni lagu ni. Makna kalau dapatlah kuasa dekat mereka, dia gantung habis kita ni kamu. Nampak dah? Silap. Islam tak suruh macam tu. Islam cerita Nabi Muhammad SAW pada hari Yaumul Fath, pada hari pembukaan kota Mekah. Kita baca sejarah Nabi masuk kota Mekah, tidak ada setitik darah tumpah di dalam kota Mekah. Nabi sampai di sisi Baitullah, semua orang kafir Quraisy yang dulunya duk buat khianat dekat Nabi, yang dulunya Nabi semayang, mereka ambil perut unta buh atas belakang Nabi. Yang dulunya Nabi semayang, mereka rongkai serban pi jerat tengkok Nabi. Yang dulunya Nabi lalu bawah rumah mereka ambil air jurus Nabi. Yang dulunya serba macam khianat buat dekat Nabi. Bila Nabi masuk kota Mekah dengan serba kekuatan, mereka mai semua duduk di depan Nabi. Nabi tanya mereka, wahai Arab Quraisy, apa kamu rasa aku nak buat dekat kamu? Hari ini aku Muhammad bin Abdullah masuk dalam kota Mekah dengan serba kekuatan, dengan tentera dari Madinah. Apa rasa aku nak buat apa kamu? Puak-puak Arab Quraisy ni kata, Muhammad, kami kenal kamu. Kami kenal bapak kamu. Kami kenal bapak tuan kamu. Kami kenal keluarga kamu. Sesungguhnya kamu daripada keluarga yang baik-baik. Kami percaya tidak adalah yang akan kamu buat pada kami melainkan yang baik-baik. Nabi Muhammad SAW kata dekat mereka, baiklah kalau begitu, aku bebaskan kamu. Tu yang Nabi buat. Cantik. Lalu dia tunjuk dalam surah Abang. Jerat hamba Allah tu gantung di kawasan lapang, tunjuk ke orang semua. Tunjuk ke orang semua, bagi satu gambaran, kata Islam, kalau dan dia boleh kontrol negeri, tak siapa jadi musuh dia, dia gantung di tengah laut. Takut habis. Dia bercakap dengan orang bukan Islam, dia kata, violence. Dia kata, satu keganasan. Islam ditonjolkan. Rupa dia ganas macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sila. Islam tidak sehuduh yang digambarkan. Islam agama yang cukup baik, yang cukup cantik. Islam agama yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, dan amalkanlah oleh sekalian kamu akan amal yang saleh. Lihat kitab Nizamul Hayah, karangan Marbawi. Ada keterangannya di sana. Dia kata ada satu kitab Syekh Idris Al-Marbawi, tajuk dia Nizamul Hayah, peraturan hidup. Baca kitab tu. Dia cerita macam mana Islam mengatur hidup manusia. Maka pada firman Tuhan itu menyuruhkan makan yang halal lebih dahulu daripada melakukan amal saleh. Nampak? Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, dia nak tunjuk tu. Dua benda ni dia ada hubung kait. Nak boleh semayang khusyuk, makan benda halal. Nak boleh ada kekuatan buat semayang sunat banyak-banyak, makan benda halal. Nak boleh dapat akhlak baik, akhlak yang terpuji, makan benda halal. Itu punca dia. Maka dalam ayat Quran Allah kata, kulu binat tayyibat. Makan benda yang baik-baik. Wa'malu salihat. Buatlah amal yang baik-baik. Dia berhubung dua benda. Kalau makan ikut dan sambang saja, gaduh-gaduhlah. Sampai mati. Tak pernah rasa khusyuk dalam sembahyang. Sampai mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada satu syekh alim di Mesir sana. Syekh Mut'im. Pernah orang tanya Syekh Mut'im ini. Syekh Mut'im ini alim besar di Mesir. Alim besar. Orang kenal dia. Masyhur dia.
Budak-budak Malaysia pergi belajar di Mesir, mesti kena dia. Mestinya kena bawa kitab mengaji kat dia. Syekh Mutai, alim besar dan dia sesungguhnya berilmu sungguh. Pernah orang tanya Syekh Mutai tentang dia duk mengajar ni 40 tahun dah mengajar ni. Mengajar saja 40 tahun. Apa jawab Syekh Mutai? Syekh Mutai kata, aku mengajar 40 tahun. Dia kata, 20 tahun aku pemohong dia. Dia kata, 20 tahun baru aku yakin dengan apa yang aku kata. 20 tahun tu dia kata, aku pergi mengajar tu, aku sendiri pun berasa longgar. 20 tahun yang pertama mengajar tu, aku sendiri pun berasa tak bekerja. Nah, nak mengajar ni duk berasa bergoncang lagi. Duk jumpa ayat dalam bahasa Arab tak ada baris, duk nak baca tak berani lagi. Duk nak buh baris atas bawah tak apa nak bunyi lagi. Nak sebut baris atas tu tak berapa nak berani. Pasal atas ke bawah. Ni baca atas ni ada orang reti dengar tu. Duk goncang lagi. Tak kemas lagi tapi mengajar lah. Tapi Syekh Mutai taklah goncang sampai tak tahu baris atas bawah. Pun Syekh Mutai yang alim ni kata 20 tahun dia kata aku mohon ya. Pemohong tu bukan maksud mohong lagu kita ni. Maksudnya dia sendiri rasa belum cukup lagi untuk jadi guru. Tapi keadaan mendesak dia suruh mengajar. Dia mengajar juga. Maka banyaklah benda yang orang tanya, dia tak tahu, dia habaq dia tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, dan jangan memakan sekalian kamu akan harta sekalian manusia di antara sekalian kamu dengan batal. Jangan. Duit haram, duit yang tak tahu punca, jangan duk makan. Macam mana contoh yang kata duit tak tahu punca? Duit semayang mayat. Saya saja suka bawa contoh macam tu. Yang mati tu ada anak yatim. Hari ini kawan kita si Polan bin si Polan mati. Kita tahu kata dia ada anak yang tak cukup umur lagi. Kita pergi semayang mayat, sudah semayang tu India yang pakcik pergi rombong. Minta maaf cakap. Dalam keadaan kita tahu bahawa si mati itu ada meninggal anak yang belum cukup umur. Kita tahu. Apa kata kalau duit yang mereka buah dalam envelope yang duk buah dalam pakit kita tu duit yang diambil daripada harta peninggalan si mati. Walhal mati saja dia, duit itu sudah menjadi pesaka yang perlu difaraidkan. Maknanya dalam jumlah duit peninggalan dia itu ada hak anak yatim. Apa hukum kita ambil duit tu? Hidup belanja makan anak pinak kita. Islam tak pernah ajak benda ni. Islam tak pernah ajak pergi semayang mayat ambil duit. Yang Islam ajak orang qaryah tu fardu kifayah kata mereka. Semayang kepada mayat si mati ni. Itu Islam ajak. Bila ada orang kampung kita mati, tak payah telefon masjid mana pun. Orang kampung tu fardu kifayah kata mereka. Mereka kena pergi semayang, selesaikan mayat. Kita tak buat lagu yang Islam suruh. Nuh, pergi orang kah cari. Panggil orang rata masjid. Gah pula. Kalau boleh panggil banyak kereta amat. Megah pula. Ambil pula duit peninggalan si mati. Belanja. Kalau ditakdirkan anak si mati yang belum cukup umur ni bagi izin. Dia kata tak apalah, ambil lah. Izin dia tidak diterima oleh syarak. Kerana dia belum cukup umur. Kok mana pun sangkut. Duit tu. Baik. Duit si mati hanya boleh kita ambil untuk tajzihul. Untuk tashilul mayit. Untuk menyempurnakan mayat. Apa dia yang kata penyempurnaan mayat? Kapan, kerana, liang dan sebagainya. Itu penyempurnaan mayat. Upah semayang tak masuk dalam penyempurnaan mayat. Tak masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Malam tu, pergi pediah kenduri pula lagi.
Tu, hak masak tu, hak buat roti canai, hak buat bihun, hak buat apa semua tu, duit mana tu? Duit mana tu? Allah kata dalam Quran, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mula ayat tu, allazina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka telan dalam perut mereka itu ketul-ketul api neraka. Wasayaslawna sa'ira. Mereka ini layak di neraka sa'ir Allah. Ayat Quran, Syekh. Ayat Quran. Ayat Quran. Bukan kita reka-reka. Apa betul? Mana-mana silap dalam masyarakat. Apa betul? Apa betul? Mengaji, pasal nak apa betul? Tak ada guna kita main mengaji. Kita duk penerah cara lama juga. Kalau cara tu tak salah, walaupun tak betul. Tapi tak salah. Tak apa. Tapi benda tu terang-terang salah. Jangan buatlah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 2 hari lepas, petang, dalam televisyen, soal jawab agama, Datuk Haji Harusani, Mufti Perak. Yang adik-beradik dia ramai. Orang tanya dia. Dua petang lepas dalam televisyen. Kalau tuan-tuan ada tengok. Saya tengok. Soal jawab agama. Orang tanya dia. Seorang daripada penonton di studio bangkit tanya. Dia kata, Datuk, saya nak tanya Datuk berhubung dengan soal kenuri yang duk buat selepas kematiannya. Kita duk buat kenuri yang kita panggil kenuri arwah. Malam 1, malam 2, malam 3, malam 7, malam 14, malam 40, malam 100 semua ni. Macam mana Datuk? Apa pandangan Islam tentang kenuri ni? Saya kecuput nak dengar apa dia nak jawab. Kecuput. Pasal dia mufti. Pasal dia mufti. Bila dia jawab, benda tu jalan. Orang pakai. Kecuput saya dengar. Pasal kita tahu jawapan dia. Kita takut dia jawab, tak serupa dengan kita. Allahu Akbar. Takut juga. Tapi kita percayalah dia ni dia jawab betul. Alhamdulillah dia jawab betul. Clear jawapan dia. Dia kata tidak ada asal di dalam hukum syarak. Alhamdulillah, saya kata. Barakallah, saya kata. Mudah-mudahan Allah berkati kamu. Dia kata tidak ada asal di dalam hukum syarak. Bahkan Islam tidak suruh buat kenuri. Apa yang Islam suruh, anak-anak yang ditinggalkan oleh si mati, buatlah seberapa banyak kebaikan untuk arwah bapa dia, mak dia. Itu Islam suruh. Adapun kenuri yang duk buat malam 1, malam 2, malam 3, malam 7 ni semua tidak ada asal dalam syarak. Tak tahu punca mana. Tak tahu ada. Nabi pun tak suruh. Ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam apa pun tak suruh. Tak tahu. Kita pun tak tahu siapa yang mula mereka buat ni. Sehingga kan sampai hari ini kalau tak buat macam berdosa. Menjadi buah mulut masyarakat. Dia kata, ada ke pula. Sampai tak buat apa langsung. Sembang ni, sembang. Siapa yang sembang ni? Orang masjid. Sembang. Dia kata, dia sampai tak buat apa langsung. Buatlah ayak-ayak teh biskut kering pun. Dia kata, sampai tak buat apa langsung. Kalau kita tanya dia balik, awak hang bulok sangat. Tak lagi berkali dengan kita. Tak lagi berkali dengan kita. Alhamdulillah 2 hari lepas. Alhamdulillah. Yang berbahagia Datuk Haji Harusani jawab. Terang jawapannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak salah. Sabit dengan hadis Nabi. Nabi perintahkan. Bila berlaku kematian di sebuah rumah, Nabi perintahkan orang yang pergi ziarah tu bawalah makanan untuk dimakan oleh keluarga yang ditimpa musibah. Kerana mereka hari itu dalam keadaan sedih. Ditimpa musibah, tak dan nak turun ke dapur nak buat masak makan apa, kelang kabut. Kita sebagai jiran, sebagai kawan, bantu dia, bawa makanan, bagi dia makan. Bukan dia buat makan kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak buat amal ini, buat amal soleh. Jangan buat amal yang batil.
itu ditolak oleh agama. Maka sekalian itu dalil atas wajib menuntut yang halal. Masalah menuntut yang halal itu fardu. Apakah maksudnya? Kata dia tersebut di dalam Ittihafus Sadah. Telah bersalahan ulama pada makna sabda Nabi SAW. Menuntut yang halal itu atas dua wajah. Yang Nabi perintah suruh cari benda yang halal itu, ada dua khilaf ulama. Yang pertamanya, yakni menuntut ketahui halal daripada haram. Dan membezakan di antara keduanya pada segala hukumnya. Maka ialah ilmu fiqh. Itu yang pertama. Wajib menuntut benda yang halal, maknanya wajib belajar ilmu fiqh. Dengan belajar ilmu fiqh, kita tahu benda ni halal, benda ni haram. Tak belajar, tak tahu. Saya biasa dijemput pergi ceramah di satu tempat. Tempat baik, hotel. Saya pergi. Tengok-tengok, tuan penganjur pakai rantai meh. Laki-laki. Besar ibu jari. Rantai meh, gelang meh, cincin meh, 3-4 bentuk. Masa duduk di meja ni sebelum saya pergi bercakap, saya bisik kat dia. Saya kata, you tak tahu, you lah dengan dia. Saya kata, you tak tahu ke, you saja buat. Apa dia Ustaz? Kata orang laki-laki tak boleh pakai barang meh. Oh, dia kata. Biasa. Oh, kacau. Oh, dia kata, biasa. Saya kata, dah. Ini luar biasa. Dia kata dia. Biasa, saya kata. Tepuk belakang kita. Saya dulu fikir aku nak kata apa kat dia ni. Saya pegang dia pula. Saya kata ni. Saya tak boleh cakap kalau you tak buka barang mahal. Kata dia. Oh Ustaz, dia kata benda kecil ni jangan duk jadi pasal. Kebetulan pengurusi pun panggil lah nama saya, Sobi. Tak boleh, kita tak boleh bercakap, hati tak seronok. Hati kita tak seronok, kita dicabar. Saya sanggup balik, tak bercakap. Biar pergi jauh pun tak apa, saya balik. Apa perlunya saya pergi duduk tadah tepurung dekat dia? Saya tak ada kepentingan dengan dia. Saya bangkit pergi dekat mikrofon. Saya bagi salam. Saya kata saya tak boleh bercakap hari ini. Selagi kawan kita ni tak buka barang meh dia. Tengok saya. Saya tak boleh bercakap. Saya kata. Saya nak tunggu. Kalau dia buka, saya bercakap. Kalau dia tak buka, saya nak balik. Nak cakap tu mulut kita ketak. Ketak pasal apa? Tak tahu. Geram ke apa tak tahu. Tapi dia ketak. Nak cakap tu ketak. Tapi yang pastinya bukan ketak takut. Dah. Geram. Dia buat tangan. Mai orang dia 3 orang. Dia tunduk, kawan tolong buka rantai. Dia suruh tangan. Orang buka gelang mai dia. Cabut semua cincin dia. Dia hampak satu sapu tangan. Buh barang mai dia tu kutip semua. Okey Ustaz, boleh jalan. Biadab. Tapi bagi saya, as long as dia tunduk kepada apa yang saya suruh, saya cakap. Kalau dia tak buka, saya tak akan cakap. Wallahi, saya tak akan bercakap. Dia tunduk, saya cakap. 5 minit pertama tu ketak, nak cakap. Ketak. Sementara nak lajar Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya tak tahu. Jahil ke dia? Angkuh ke dia? Saya tak tahu. Tapi dalam kitab ni dia kata, kenapa dituntut supaya kita ni buat benda yang halal pasal apa? Dia kata ada 2 pendapat. Yang pertama, dia kata supaya kita belajar ilmu, sekurang-kurangnya ilmu fiqh yang boleh membolehkan kita beza yang halal dan yang haram. Sikit kita nak lanjut.
cincin suasa. Kalau di refer balik, kalau dirojok balik kepada hadis, jelas daripada hadis. Nabi kata, emas sama ada sedikit ataupun banyak, fahuwa haram. Nabi kata, maka dia haram. Kalau tuan-tuan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, syarah kepada Imam Nawawi dan sebagainya, buka Bahrul Mazi di bawah Abwabul Libas, bab pakaian, tuan-tuan buka, jumpa di sana perbahasan tentang cincin suasa. Suasa adalah campuran emas dan perak. Berdasarkan hadis Nabi, jumhur ulama sependapat mengatakan haram. Saya tak tahu lah daripada mana petua yang kata tengok campuran dia. Kalau meh kurang, perak banyak, harus. Kalau meh lebih, perak sikit, haram. Saya tak tahu ni petua dari mana. Tapi jumhur ulama berdasarkan hadis yang terang, emas sedikit ataupun banyak adalah haram ke atas laki-laki. Saya pun ada cincin suasa 2 bentuk, buat di Terengganu. Cantik punya ikat. Sayang menitik elok, tapi tak pakai lah, nak buat macam mana. Sayang, kita buat. Masa tu tak jumpa lagi hadis tu. Dah. Siapa pula tu? Siapa pula tu? Hadis ni bukan ada 200-300 biji. Hadis ni ribu-ribu buah hadis. Kita pun baca atas hadis. Tapi bila dah kita jumpa, sami'na wa ata'na. Kami dengar apa yang Nabi kata, kami taat apa yang Nabi kata. Habis cerita. Kalau kita sayang agama kita. Kalau tak sayang, if'al ma syi'ta. Buatlah ikut suka macam mana pun. Nah, saya tak berhajat untuk berbahas tentang harusnya pakai cincin suasa. Saya tak berhajat nak berbahas. Saya cuma nak habaq hadis kata macam tu, jumhur ulama sependapat mengatakan haram. Tu saja. Nak pakai juga, if'al ma syi'ta. Islam ni senang ya, senang. Dia bawa mai keterangan, ikut suka hampa lah. Sekali lagi kita ulang, kalau kamu taat pada Allah, Allah tidak untung. Kalau kamu engkar pada Allah, Allah tidak rugi. Yang susahnya kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dengan dialah telah ditafsirkan oleh ulama akan hadis talabul ilmi faridah, dan telah dikuatkan akan dia oleh barang yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam tarikhnya daripada hadis Anas bin Malik. Talabul fiqhi hatmun wajibun ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu fiqh itu pasti wajib atas tiap-tiap orang Islam. Maknanya belajar ni wajib. Tak belajar tak tahu. Bila kita belajar, kita dengar, baru kita tahu. Saya lebih senang bila bercakap tentang agama, merujuk kepada Quran dan hadis Nabi. Tentulah betul. Tentulah betul. Daripada merujuk kepada pendapat orang yang belum tentu betul. Baik. Yang kedua, dia kata yakni menuntut pencarian halal bagi menyempurnakan nafkah orang yang lazim akan dia oleh nafkahnya. Kita wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anak kita. Menjadi kewajipan kita mencari nafkah yang halal untuk Sarah, isteri dan anak-anak kita. Kalau tidak, berdosa kita. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kesilapan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dengan perspektif dan suratul Asr. Subhanallah.